Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini Awani Global. Lebih sebulan selepas ASEAN mengadakan mesyuarat khas di Jakarta pada April lalu untuk mencari penyelesaian krisis politik di Myanmar, di manakah misi ASEAN itu sekarang? Daripada 5 konsensus yang dicapai melalui mesyuarat khas itu, sehingga kini kita lihat masih tiada lagi utusan khas ASEAN yang dilantik. Malah sehari selepas mesyuarat khas itu diadakan, pemimpin junta tentera Min Aung Hlaing mengatakan pelan 5 konsensus itu tidak akan dilaksanakan sehinggalah situasi di Myanmar itu lebih stabil. Dan kita juga nak lihat terbaharu, laporan Reuters minggu ini mengatakan pengerusi dan setiausaha agung ASEAN dijangka akan melawat Myanmar minggu ini, dan laporannya juga mendakwa ASEAN ketika ini gagal untuk mencapai kata sepakat apa langkah seterusnya bagi menangani krisis di Myanmar ini, terutamanya menjelang sidang kemuncak ASEAN dan China minggu depan. Dan kita nak mengupas isu kerjasama dan kata sepakat dalam ASEAN berhubung Myanmar ini. Jadi bersedia bersama saya jam ini Harizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Terima kasih Harizal bersama saya dalam Awani Global. Saya nak bermula dengan mesyuarat khas ASEAN di Jakarta pada April lalu. Kita nak melihat kepada kelima-lima konsensus yang dikatakan dicapai melalui mesyuarat kesemua pemimpin ASEAN di Jakarta itu. Daripada 5 konsensus ini, apakah hasilnya ataupun statusnya pada hari ini? Adakah terlalu awal untuk kita cakap mesyuarat khas dan 5 konsensus yang dicapai ini telah gagal, ataupun kerja-kerja diplomasi ini sebenarnya mengambil masa? Terima kasih Naila. Selamat tengah hari. Sebenarnya apabila kita melihat kepada 5 pencapaian ataupun konsensus daripada perjumpaan menteri-menteri luar ASEAN, sudah pastinya ini bukanlah sesuatu yang kita boleh dapat dengan secara serentak atau dengan secara cepat, kerana terdapat pelbagai negosiasi dan pelbagai cara yang ataupun tata cara yang perlu kita ambil sebelum kita boleh mencapai hasrat-hasrat yang terkandung di dalam 5 konsensus tersebut. Namun begitu, kita juga harus boleh percaya bahawa kita akan dapat mencapai konsensus-konsensus tersebut kerana bibit-bibit kejayaan kita telah pun nampak. Sebagai contohnya, keganasan ataupun penindasan terhadap penunjuk perasaan contohnya telah pun berkurangan. Saya rasa ada respon yang positif, namun kita tidak katakan ianya telah berakhir, tetapi kita nampak bahawa telah ada respon positif daripada tentera junta di Myanmar. Jadi kita sudah nampak bibit-bibit di mana kerajaan ataupun tentera junta di Myanmar menunjukkan bahawa mereka juga mahu mengakhiri krisis ini dan mahu mencapai semacam persetujuan damai. Bercakap tentang kerja diplomasi ini yang mungkin mengambil sedikit masa dan juga respon daripada junta tentera di Myanmar, kita lihat hanya sehari selepas mesyuarat khas ASEAN di Jakarta itu, junta tentera memberi respons bahawa kesemua konsensus itu akan dicapai dan dapat dijalankan setelah situasi di Myanmar semakin stabil. Jadi adakah kita nak optimis dengan situasi di Myanmar itu sudah pun semakin stabil, dan berapa lama agaknya kita nak lihat time frame jangka masa untuk konsensus ini mula digerakkan di Myanmar? Ini antara masalah masyarakat antarabangsa apabila terutamanya saya sebagai penganalisa politik dan security serantau. Apabila kita melihat kepada terminologi yang digunakan terutamanya di dalam perjumpaan-perjumpaan sebegini, tentunya tidak ada satu jangka masa yang tepat yang diberikan. Contohnya dalam masa 6 bulan kita boleh restore demokrasi contohnya, ataupun dalam masa 3 bulan kita boleh membebaskan tahanan-tahanan politikal. Tidak pernah menggunakan satu jangka masa yang tepat. Jadi persoalan adalah bilakah dalam konteks ini, bilakah keadaan itu boleh stabil? Kerana kenyataan itu menunjukkan apabila
stabil, maka kita boleh mencapai konsensus. Tetapi untuk menstabilkan keadaan itu, sebenarnya kita harus menjalankan kelima-lima poin yang telah pun dicapai di dalam meeting itu. Jadi yang mana dulu? Adakah kita nak tunggu sampai stabil baru nak jalankan ataupun perlukah kita jalankan dulu untuk mencapai kestabilan? Jadi ini adalah bagi saya sesuatu yang masih kita cuba untuk perincikan, untuk kita dapat satu gambaran yang lebih jelas. Tetapi dari segi idealnya memang itu yang kita mahu, tetapi tidak semudah itu. Mana-mana krisis di dunia pun kita tidak boleh menjangkakan dengan tepat bila ia akan berakhir, bila ia akan stabil. Apa yang kita boleh buat adalah kita harus meletakkan inisiatif-inisiatif untuk menstabilkan keadaan dan mengurangkan kadar kematian contohnya. Apa yang mungkin mengambil masa adalah memilih strategi terbaik untuk mencapai 5 konsensus ini. Dan kita nak lihat laporan Reuters minggu ini mengatakan tentang kerjasama dan kata sepakat dalam ASEAN ini berdepan sedikit cabaran. Misalnya katanya Indonesia dan Thailand dilihat sukar untuk mencapai persetujuan dan mempunyai pandangan berbeza dalam mencari strategi terbaik untuk menangani krisis di Myanmar ini dan untuk mencapai konsensus itu. Misalnya kita lihat Indonesia ingin melantik utusan khas, Special Envoy, tetapi Thailand pula dilihat ada strategi berbeza ingin melantik jawatan kuasa khas dengan rakan-rakan sekutu, allies Myanmar ini. Jadi bagaimana kita nak melihat pendekatan yang berbeza? Adakah ini menjadi satu halangan ataupun cabaran yang besar atau hanya perincian yang sedikit berbeza sahaja? Ya, jadi bagi saya sebenarnya kita kadang-kadang terlalu mementingkan hal-hal yang terperinci. Contohnya di dalam persoalan ini, yang penting bagi saya adalah untuk mendapatkan utusan khas atau untuk mengangkat siapakah yang akan menjadi utusan khas. Perbezaan pendapat antara sama ada kita perlu ada satu utusan khas atau 3 utusan khas, contohnya seperti yang dicadangkan oleh Thailand, itu bagi saya adalah hal-hal yang terperinci yang tidak akan mengganggu proses itu sendiri. Bagi saya apa yang penting adalah langkah pertama bahawa kita mempersetujui perlunya ada perutusan khas. Langkah kedua adalah perbincangan dengan junta di Myanmar tentang perutusan khas itu sendiri. Jadi konsensus untuk perutusan khas itu adalah langkah yang sangat penting. Sama ada ia satu orang daripada satu wakil daripada ASEAN contohnya, ataupun dia 3 wakil yang daripada ASEAN, itu adalah perincian yang bagi saya tidak akan mengganggu proses ini untuk satu jangka masa yang panjang. Untuk jangka masa yang pendek mungkin, kerana pada akhirnya ASEAN harus bersetuju bagaimana format utusan khas ini. Tetapi sebagai satu badan, ASEAN telah menunjukkan kebolehannya pada masa-masa yang lepas untuk menangani perbezaan pendapat seperti ini. Jadi bagi saya ini bukanlah satu perbezaan pendapat yang besar. Ini adalah satu proses yang kaya bagi saya kerana negara-negara mempunyai idea-idea yang tersendiri dan saya pasti ASEAN akan dapat mencapai persetujuan sama ada 1, 3, 5 dan sebagainya. Yang penting sekali lagi bagi saya adalah utusan khas itu harus ada dan utusan khas itu harus mula bernegosiasi dan mula bercakap dengan junta di Myanmar. Saya nak bercakap sedikit tentang peranan utusan khas Myanmar ini sekiranya sudah pun dilantik. Konsensus seterusnya adalah untuk membenarkan utusan khas ini melawat Myanmar dan yang pentingnya mengadakan rundingan bersama semua pihak berkepentingan di Myanmar. Dan di sini mungkin ada sedikit cabaran untuk utusan khas mengadakan pertemuan dengan pihak berkepentingan lain selain daripada junta tentera iaitu kerajaan NLD, kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi ini. Jadi kita nak lihat berbalik kepada mesyuarat khas ASEAN di Jakarta lalu, ada yang mengatakan jemputan
terhadap Min Aung Hlaing, terhadap wakil junta tentera ini seolah-olah memberi pengiktirafan ataupun legitimasi kepada junta tentera. Dan ini sekali lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Mereka mendakwa jika ASEAN hanya mengadakan pertemuan dengan junta tentera, ini hanya akan mengiktirafkan lagi, memberikan lebih banyak legitimasi kepada tentera sebagai pemimpin di Myanmar ini. Jadi pandangan Herizal, bagaimana untuk kita navigate isu pertemuan dan juga legitimasi pengiktirafan, tapi dalam masa yang sama perlu memulakan langkah pertama diplomasi bersama dengan pihak di Myanmar? Ya, bagi saya yang pertama kita harus, yang penting bagi saya yang pertama sekali, tidak semestinya apabila ASEAN contohnya ataupun wakil-wakil negara-negara ASEAN bertemu dengan wakil junta itu memberikan legitimasi otomatik kepada wakil junta. Dia tidak semudah itu. Mungkin daripada segi optiknya itu adalah pendapat masing-masing, tetapi sudah tentunya daripada statement-statement yang dikeluarkan, ini adalah bukan satu proses untuk memberikan legitimasi, tetapi ini adalah satu proses perbincangan. Jadi proses perbincangan ini diadakan dengan kumpulan yang telah pun mendapatkan kuasa, ya. Apa saja sekalipun cara untuk mereka mendapatkan kuasa itu adalah satu persoalan yang berbeza. Tetapi yang pentingnya mereka telah pun mendapatkan kuasa di Myanmar. Jadi tentunya perbincangan harus diadakan dengan kumpulan yang telah pun mendapatkan kuasa di Myanmar. Itu tidak semestinya bermakna kita memberikan legitimasi terhadap kumpulan itu. Itu yang pertama. Tidak semudah itu. Yang kedua juga, apabila proses utusan khas ini dijalankan, tentu sekali perbincangan ini akan diadakan dengan banyak pihak. Bukan sahaja dengan military junta di Myanmar. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahawa ini tidak bermakna bahawa perutusan khas itu memberikan legitimasi otomatik kepada military junta, ya. Jadi bagi saya ini adalah dua persoalan yang berbeza. Legitimasi dan juga perbincangan. Di dalam mana-mana proses sekalipun, perbincangan itu tidak bermakna bahawa inilah kumpulan yang akan diangkat untuk mentadbir ataupun yang akan diberikan keabsahan contohnya sebagai kerajaan di mana-mana negara. Contoh yang paling mudah, kalau saya boleh bagi satu contoh, ya, apabila kita berbincang untuk menamatkan krisis di Mindanao contohnya, kita tentu sekali berbincang dengan wakil-wakil berkepentingan, dan untuk Mindanao itu perbincangan adalah di antara Manila dan juga MILF atau Mindanao Islamic Liberation Front. Tetapi tidak semestinya apabila proses itu telah lengkap, MILF itu dengan sendirinya menjadi kerajaan. Tidak begitu. Apabila proses itu lengkap, kita akan ada pilihan raya, dan sesiapa yang mahu bertanding dalam pilihan raya itu, yang menang yang akan menjadi kerajaan setempat ataupun local government. Jadi contohnya itu satu contoh yang nyata, walaupun perbincangan itu dilakukan dengan satu-satu kumpulan, tidak bermakna kumpulan itu secara otomatis menjadi penguasa yang absah di kawasan tertentu, ya. Jadi dengan pelbagai perkara yang perlu diambil kira ketika berada dalam posisi utusan khas ini, banyak perkara yang perlu navigate ketika berada di Myanmar itu sekiranya dibenarkan melawat. Jadi pandangan Herizal, siapa yang berada dalam posisi terbaik untuk dilantik sebagai utusan khas? Kita lihat urus-urus sebelum ini mengatakan Indonesia satu cadangan yang baik untuk dilantik sebagai utusan khas. Pandangan Herizal pula? Bagi saya sebenarnya tidak ada either or. Maksudnya tidak ada satu yang lebih baik daripada yang lain. Bagi saya kita harus melihat perincian lebih kepada perincian teknikal. Seseorang itu, individu yang dilantik menjadi utusan khas itu haruslah mempunyai pengalaman untuk bernegosiasi, itu yang penting. Yang kedua, utusan khas itu haruslah diterima oleh bukan satu pihak sahaja di Myanmar tetapi semua pihak berkepentingan. Maksudnya dia mempunyai skill dan dia mempunyai
semacam penerimaan ya daripada military junta, daripada NLD dan daripada semua puak-puak yang lain supaya membolehkan dia berbincang. Yang ketiga, dia harus juga disokong oleh sekretariat yang kukuh, di mana sekretariat itu harus mempunyai badan ataupun wakil-wakil yang mempunyai pengalaman bagaimana untuk resolve konflik ataupun menyelesaikan konflik yang besar ya. Untuk membantu utusan khas tersebut. Dan yang keempat, tentu sekali dia mempunyai juga sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tidak sahaja ASEAN tetapi juga negara-negara lain. Contohnya negara-negara yang besar yang mempunyai kepentingan juga di rantau ini seperti mana China dan United States of America. Jadi utusan khas ini tanggungjawabnya bukanlah sahaja di Myanmar tetapi tanggungjawabnya adalah juga perantara di antara semua pihak berkepentingan di Myanmar dan juga masyarakat antarabangsa supaya kita dapat membawa satu sokongan yang lebih konsisten dan kukuh ya untuk menyelesaikan krisis ini. Yang penting adalah kita harus menamatkan krisis ini kerana masyarakat terganggu ya. Kehidupan masyarakat tertekan terutama sekali dalam keadaan pandemik. Kita tahu jiran-jiran kita di Myanmar sedang dibelenggu kesusahan. Bukan sahaja daripada segi kesusahan politik tetapi juga kesusahan menghadapi pandemik ini. Dan kita sebagai masyarakat antarabangsa harus sedar dan mahu menyokong untuk mencapai satu penyelesaian kerana yang pentingnya adalah jiwa dan livelihood ya ataupun kehidupan harian, kelangsungan kehidupan harian untuk masyarakat-masyarakat yang berbeza di Myanmar. Tetapi seperti yang saya katakan, realitinya bukanlah semudah itu. Jadi challenge ataupun cabaran untuk kita masyarakat antarabangsa dan juga teman-teman serantau adalah dengan bagaimana kita boleh membuat sesuatu untuk mempercepatkan proses tersebut dengan sebaik mungkin atas tujuan untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang tentunya terkesan. Tetapi di dalam mempercepatkan proses tersebut, kita juga harus faham bahawa kita tidak perlu gopoh kerana kegopohan itu sendiri akan menjadikan penyelesaian itu tidak sustainable, tidak berjangka masa panjang. Jadi apa yang kita tidak mahu juga adalah untuk mencapai satu penyelesaian yang mungkin boleh mengurangkan kesusahan buat masa ini tetapi menyusahkan lagi untuk satu jangka masa yang lebih panjang. Jadi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, this is very difficult. We have to manage the reality dan apa yang kita mampu buat, and we have to be very careful. Kita harus berhati-hati kerana kalau kita tersalah langkah, kita mungkin akan menjadikan ataupun mengakibatkan krisis ini menjadi satu krisis yang lebih besar. Ya, harus mengambil langkah secara berhati-hati dan kita tahu mengadakan dialog dan rundingan secara aman itu merupakan signature style bagi ASEAN, bagaimana rundingan ini diadakan dalam kalangan ASEAN. Tetapi mungkin kita nak lihat sedikit di luar kerangka ASEAN itu sendiri, di luar kerangka polisi non-interference itu, ada pihak yang membandingkan situasi di Asia Tenggara ini dengan situasi di Afrika. Misalnya kita lihat minggu ini Persatuan Afrika ataupun African Union mengambil langkah yang sangat drastik menggantung keahlian negara Mali selepas berlaku rampasan kuasa yang juga dilancarkan tentera. Itu pastinya dilihat dari perspektif Asia Tenggara satu langkah yang agak radikal kan, tapi mungkin kita nak bandingkan sedikit di sini sejauh mana lagi kita perlu tunggu sekiranya tiada keputusan yang muktamad diambil, tiada action yang diambil lagi selepas konsensus ini telah pun dicapai. Mungkin adakah kita boleh pertimbangkan langkah-langkah yang agak radikal dan drastik dengan lebih 800 nyawa yang telah pun dikorbankan sejak rampasan kuasa ini? Adakah realistik untuk kita bayangkan strategi yang sedikit radikal? Jadi persoalannya atau permasalahannya Naila adalah kesemua langkah-langkah yang dianggap radikal tadi daripada segi sejarahnya tidak pernah pun berjaya untuk menamatkan krisis. Tidak pernah. Jadi pergantungan mana-mana negara daripada mana-mana gabungan ya. Contohnya kita lihat Korea Utara.
Korea Utara sampai sekarang tidak dikenali sebagai sebuah negara, tidak di dalam United Nations dan sebagainya, tetapi mereka terus menjadi Korea Utara yang mereka mahukan contohnya. Dan kita telah lihat banyak embargo yang dilakukan kepada banyak-banyak negara di masa-masa yang lepas, tidak satu pun telah pun menghasilkan penyelesaian yang lebih baik. Jadi saya rasa stand ASEAN itu bukanlah sama ada itu adalah satu langkah radikal atau tidak. Stand ASEAN adalah kita harus membuat sesuatu supaya kita boleh mencapai penyelesaian. Bukan berbuat sesuatu kerana ia itu didorong emosi. Tentu sekali kalau ia didorong emosi, kita mempunyai banyak pilihan. Kita boleh embargo, kita boleh sekat perdagangan, kita boleh menggantung keahlian dan sebagainya. Tetapi persoalan daripada segi saintifiknya adalah pernah atau tidak mana-mana langkah seperti ini yang dijalankan dapat menyelesaikan krisis. Dan sememangnya data-data kalau kita buat kajian, kita akan lihat bahawa penggantungan ataupun embargo dan sebagainya sebenarnya lebih merumitkan keadaan, dan yang akan tertindas adalah masyarakat yang biasa. Golongan-golongan yang berkuasa tidak mungkin akan tertindas apabila ada embargo. Golongan yang berkuasa tidak mungkin akan tertindas kalau kita menggantung Myanmar daripada menjadi ahli ASEAN besok. Yang akan terkesan adalah peniaga-peniaga kecil, yang akan terkesan adalah generasi masa depan, so on so forth. Jadi ini sesuatu yang kita harus fahami. Jadi bagi saya, apa approach yang diambil oleh ASEAN pada hari ini adalah satu approach yang careful, tetapi satu approach yang kita harapkan akan dapat mencapai penyelesaian. Okey, saya nak beralih kepada langkah seterusnya bagi ASEAN. Ini mungkin menjadi satu peluang bagi ASEAN untuk meneruskan dialog. Kita lihat Menteri-Menteri luar ASEAN bakal menghadiri sidang kemuncak di China minggu depan. Dan kita nak lihat sedikit sebelum ini, China merupakan salah satu negara yang menghalang kenyataan tegas dikeluarkan daripada PBB, daripada Majlis Keselamatan PBB ataupun UN Security Council ini terhadap Myanmar. Apa jangkaan kita untuk sidang kemuncak ini kalau sekiranya isu kemelut Myanmar ini menjadi sebahagian daripada agenda sidang kemuncak ataupun memang sepatutnya dijadikan sebagai salah satu agenda, apa yang boleh kita jangkakan? Saya merasakan bahawa posisi China adalah jelas dalam isu ini. Posisi China adalah ASEAN haruslah mengambil langkah yang pertama. Dan ASEAN centrality itu sangat penting kerana kita telah pun menunjukkan bahawa kita mampu untuk menangani beberapa krisis selama ini, sebelum ini. Dan contohnya Myanmar itu diambil menjadi rakan senegara balik ke dalam ASEAN juga adalah di antara satu-satu agenda yang didukungi oleh Malaysia pada masa yang lalu. Dan kita pun telah nampak daripada apa yang dibuat itu, kita dapat membaik pulih beberapa keadaan pembangunan, ekonomi pembangunan yang kritikal, yang sangat perlu untuk masyarakat di Myanmar. Jadi bagi saya, China jelas ASEAN telah menunjukkan bahawa dia mampu dan dia telah pun menjalankan beberapa inisiatif pada masa yang lepas. Jadi ruang ini haruslah diberikan kepada ASEAN untuk mengepalai inisiatif ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah China juga mempunyai prinsip yang jelas di mana perlu apabila ASEAN mahukan sokongan daripada China, tentu sekali China sebagai salah satu rakan dialog dengan ASEAN, mereka berminat untuk memberikan sokongan bagaimana untuk membantu menangani krisis ini. Yang China tidak berapa berkenan dalam bahasa mudahnya adalah untuk mengeluarkan statement-statement yang mendahului contohnya utusan khas. Contohnya utusan khas belum lagi berbincang dengan kerajaan junta kerana nak dapatkan utusan khas ini pun ada beberapa challenges. Jadi haruskah kita mendahului proses itu dan mengeluarkan statement contohnya. Jadi China tidak berpendapat sebagai satu negara yang rakan kongsi trade dan juga negara yang mempunyai banyak interest ataupun pengaruh daripada segi ekonomi dan sebagainya di rantau ini. Mereka jelas tidak berapa senang
dengan apa-apa statement yang mendahului inisiatif yang dilakukan oleh ASEAN. Jadi kita tahu posisi China berhubung dengan Myanmar ini jelas, tetapi bagaimana pula dengan anggota-anggota lain dalam Majlis Keselamatan PBB ini? Bagaimana pula pendirian mereka? Ya, bagi saya dia ada satu kerangka besar yang anggota-anggota Majlis Keselamatan PBB menyokong sangat jelas ya. Contohnya menamatkan pembantaian masyarakat massa daripada segi apabila ada demonstrasi dan sebagainya, ataupun menamatkan penangkapan orang-orang yang berkepentingan politik contohnya. Itu semua jelas, itu semua tidak ada masalah. Tetapi daripada perincian itu bagaimana untuk menamakan apakah jenis statement yang harus dikeluarkan dan sebagainya, itu perbezaan pendapat. Kerana negara-negara ini mempunyai sejarah mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri dan kepentingan mereka sendiri juga di dalam rantau ini. Jadi saya rasakan bahawa memang ini adalah satu cabaran ya, PBB ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, selalu sering kali akan harus melalui cabaran yang sama ya, isu Palestin contohnya, isu Myanmar contohnya, Syria dan sebagainya. Kita juga lihat isu-isu di mana negara-negara veto ya tidak mahu statement-statement yang dikeluarkan itu dia veto against beberapa statement di krisis di Syria, jadi ini tidak bermakna bahawa mereka mahu krisis itu berpanjangan, tetapi daripada beberapa segi itu ada perbezaan pendapat. Jadi bagi saya kita harus bezakan the reality apa yang kita harus jalankan on the ground ya, supaya kita dapat menamatkan krisis ini dengan naratif-naratif di peringkat yang tertinggi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau kita boleh pisahkan ini, kita mungkin akan dapat melihat dengan lebih fokus apa yang kita perlu capai. Jadi bagi saya segala usaha yang perlu dijalankan di Myanmar itu harus disegerakan. Mengangkat 1 atau 3 atau 5 atau berapa sahaja utusan khas untuk mula perbincangan dengan kerajaan Myanmar harus disegerakan. Nah, sama ada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan mengeluarkan statement atau tidak, dan perbalahan mereka dalam bentuk apakah naratif statement itu harus dijalankan, itu adalah persoalan yang lain bagi saya ya. Baik, nampaknya itu sahaja masa yang kita ada dalam Awani Global. Terima kasih kepada Harizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, mengupas mengenai isu kerjasama ASEAN dalam mencari penyelesaian krisis politik di Myanmar menjelang sidang kemuncak ASEAN dan China minggu depan. Terima kasih kepada Harizal, dan itu sahaja perkongsian yang kita ada dalam Awani Global bersama saya Naila Huda. Salam hormat.